berbeza berbanding orang lain. Orang yang ni sebab dia rasa hidup panjang, dia rasa banyak lagi masa, Kita, Masya Allah, dan dalam Art of War Sun Tzu, kebiasaannya antara orang yang mati dan orang yang takut mati berperang jadi dua keadaan. Orang yang prepare untuk mati dan diturun berperang, orang yang takut mati dan dia berperang, akhirnya siapa yang mati? Eventually yang mati ialah orang yang takut mati. Orang yang prepare untuk mati, okay, aku nak mati pada hari ini, dia tak mati. Orang yang takut mati, dia mati. Sebab tu Rasulullah SAW bila dia tulis utusan kepada maharaja besar, dia kata apa dia? Aslim taslam awid fa'jizyah wa illa fala talumanna illa nafsak laqad ji'tumuna biqaumin yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna al-hayata. Aslim taslam, Islam kamu selamat. Kalau tak nak, ni bahasa dalam bahasa diplomatik, kalau tak nak kamu kena bayar jizyah. Kalau tak nak, kamu jangan sesal melainkan pada diri kamu sendiri. Laqad ji'tumuna biqaumin, sekarang telah datang pada kamu satu kaum. Dia ni pelik sikit. Kaum ni pelik sikit. Yuhibbunal mauta, mereka sayang mati. Kama tuhibbunal haya, seperti mana kamu sayang nak hidup. Ni pattern manusia. Sebab tu kata Art of War, kalau berdepan macam ni, biasanya orang ni yang hidup, yang tu yang mati. Yang sayang hidup tu yang mati, yang suka untuk mati tu yang Masya Allah akan hidup. Jadi sebab tu Masya Allah, rupanya sifatnya terbalik. Takut mati, lagi cepat mati. Prepare untuk mati, panjang umurnya. Tenang kan, tenang. Ni duk takut, Masya Allah. Hak takut itulah yang makan lagi. Seperti membakar lilin di dua hujung. Kita ni hidup macam bakar lilin tu, kita bakar kat ujung dia, nyala api. Tetapi nak bagi cepat lagi, banyak sangat takut ni, bakar pula kat ujung satu lagi. Akhirnya Masya Allah makin cepat. Masya Allah, doktor kata patutnya panjang lagi. Tapi duk takut tersebut ya. Jadi sebab tu semua yang saya kasih dah, saya suka untuk kita semua lihat bahawa sebenarnya yang kita kena prepare adalah persediaan kita untuk berhadapan dengan bagaimana mati. Cuma semua yang saya kasih sekian, rupanya cara kita mati kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Bila kita mati, kita tak tahu. Di mana kita mati, tak tahu. Sebab dia tak penting. Dalam ilmu dia tak penting. Bila mati tak penting. Sebab itu dalam ilmu Allah. Ya. Apa lagi? Di mana mati juga tidak penting. Cuma dalam orang kata pemikiran orang kita ni, kalau mati kat tandas, apa rasa? Itu pemikiran masyarakat kita. Kalau mati depan Kaabah, bagus. Tak semestinya. Bijak orang. Berlaku. Saya tengok dalam surat khabar di Arab Saudi. Ya, seorang mati jatuh kat Kaabah. Dia mati sebab jatuh di Kaabah. Pakai ihram. Dia pakai ihram. Dan kemudian bila orang bawa ke hospital, orang dapati Masya Allah banyak wallet orang. Banyak, bukan wallet lah, banyak apa? Duit, banyak apa yang daripada pelbagai. Rupanya dia pergi duk tawaf tu Masya Allah, picture copek. So kena dressing macam dressing orang ihram kan. Takkan dressing sebagai gangster. Kan? Orang tahu. Baik, terjatuh pak mati. Nakkah kita mati begitu? Mati dalam keadaan mencuri depan Kaabah. So nampaknya mati kat mana dia tak jadi penting lah. Walaupun depan Kaabah, kalau matinya mati. Sebab itu yang pentingnya cara mati, bukan di mana mati. Rupanya yang mati kat tandas, kenapa? Bangun untuk tahajud. Masya Allah, orang lain duduk tidur berdengkur, Masya Allah, dia bangun tengah malam, istiqamah selama ni, Masya Allah. Masuk-masuk tergelincir dan jatuh, hempas kepala dia, Masya Allah, mati di tempat kejadian. Kenapa? Untuk tahajud. Mana mulia berbanding tadi? Wow. Walau dalam tandas, walau dalam bilik air. Sebab tu sebenarnya di mana mati bukanlah satu benda yang paling penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana cara kita mati. Dan rupanya bagaimana cara kita mati kita boleh tahu. Rasulullah bagi tahu bagaimana cara seorang mati, dia boleh tahu. Dan bagaimana cara dia mati, sama ada baik atau buruk. Sebab mati dua je cara. Satu mati cara baik, satu mati cara buruk. Sakit, aksiden, mati tua, itu hanya nak sahkan saja.
Tetapi kategori matinya di sisi Allah, mati baik, mati buruk. Mati baik, mati buruk. Mati baik husnul khatimah, mati buruk su'ul khatimah. Dua je. Kita ni memiliki dua tersebut. Ya, kita memiliki dua tersebut. Mati dah confirm. Cuma adakah, jangan takut mati. Semua orang mati, cucu kita yang baru lahir tu pun akan mati. Kau risau sangat, Masya Allah aku ni, Masya Allah, semua tu yang baru lahir ni kita tengok, Masya Allah, dia akan mati juga. Yang orang tu akan mati juga. Orang tu akan mati. So, semua orang mati apa risau? Kalau seorang je lah kan, Masya Allah aku seorang ni mati punya, orang lain semua hidup. Memanglah kena takut. Tapi kalau dah memang semua orang, nak risau apa? Cuma, orang ni cara macam ni. Orang datang, saya Masya Allah ya, dalam syair bagi tahu, dalam syair bagi tahu, wa tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza junna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusjat akfanuhu wa la yadri wa kam min sigarin wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qabr wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubbitat arwahuhum lailat al-qadr. Dalam syair ni bagi tahu kita kena sentiasa buat amal takwa. Please. Dan kalau ini NGO kita, tanam azam, perkasakan lagi, aktifkan lagi, sebab ini amal takwa. Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu bila berlabuh tabir malam siapa yang pasti hidup di subuh hari. Berapa ramai anak-anak muda amsa wa asbaha dhahikan, berpetang-petang, berpagi-pagi dalam keadaan ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, rupanya kain kafan untuknya telah dikoyakkan sedang ia tidak tahu. Rupanya kain kafan orang tu dah koyak dah simpan dah kat masjid kat tempat kita ke, kita tak tahu. Kita duk duk gelak lagi, Masya Allah, duk tak habis-habis duk cerita masalah. Rasa dunia ni macam 1000 tahun. Rupanya kain kafan ada dah. Ataupun mungkin kain kafan kita mungkin tak ada kat masjid, duk ada kat kedai dan gulung lagi. Tapi dalam banyak gulung tu, satu gulung tu, rupanya kat dalam tu ada beberapa kaki tu kita punya. Kita tak tahu. Entah kan, Masya Allah, kalau tidak kat kedai, kat warehouse yang kita masuk dalam warehouse penuh, ya Allah, kain-kain warna putih, kain yang warna-warni. Rupanya dalam banyak tu ada satu kayu, dan dalam kayu tersebut ada satu berapa meter yang kita punya. Kita tak tahu. Mungkin kain kafan kita mungkin tak ada kat situ, tetapi mungkin sedang terapung-apung kat di dalam kapal laut, dalam perjalanan on the way, masih lagi di tengah. Dalam banyak kontainer tersebut ada satu kayu yang 6 meter tu kita punya. Kita tak tahu. Atau mungkin Masya Allah masih sedang ditenun di kilang kat China ke, kat India ke, Masya Allah, dan kita rupanya tenunan yang 6 meter tu kita punya. Kita tak tahu. Atau mungkin Masya Allah tak ada lagi, tetapi Masya Allah dalam di atas putik-putik kapas, dan banyak putik kapas itu rupanya itulah jadi kita punya. Wallahualam, tak siapa tahu. Sebab itu Masya Allah kita tak payah pun risau, tetapi kita kena ambil sense of urgency kepada positifkan dia dengan, ya Allah, aku kena buat baik. Masukkan sense of urgency, masukkan rasa cepat nak buat baik. Sebab syaitan ni tuan-tuan, tadi baru syaitan, apa nama tadi syaitan ni? Sabar. Ada satu lagi syaitan, tapi saya tak ingat nama syaitan ni ya. Nantilah saya check balik ya. Tengok ada company profile dia punya apa, FB profile dia ya. Check balik Insta dia. Yang satu syaitan ini adalah syaitan yang suka mendelay satu benda baik. Nak buat baik, dan okay, you kena buat baik, dia support kita. Tapi nantilah saya ada lebih satu. Memang maksudnya dia memang lebih satu. Dia ada grup dia lah. Dia ada grup dia yang cukup banyak untuk kata semua manusia. Memang 4.5 bilion katanya manusia ada ni, seorang satu dia ada ya. So kalau nak buat baik, dia akan datang, dia akan delay kan. Dia ada delay taktik. Dan akhirnya kita tak buat baik. Sebab itulah Masya Allah kita masukkan sense of urgency apabila kita tahu tentang end kita. Baik, tetapi persoalannya semua yang saya kasih sekalian adalah bagaimana kita mati. Dan rupanya bagaimana kita mati itulah yang menentukan bagaimana kita dibangkitkan di hari akhirat. Bagaimana kita dibangkitkan di hari akhirat adalah ditentukan bagaimana kita mati. Bukan di mana kita mati, bukan bila kita mati, tetapi bagaimana cara kita mati. Maknanya husnul khatimah ke su'ul khatimah. Itulah yang menentukan caranya. Maknanya kalau husnul khatimah, maka dibangkit hari akhirat secara baik. Tetapi kalau su'ul khatimah, dibangkitkan hari akhirat secara tidak baik. So, tahulah kita bahawa
Kita dibangkitkan nanti di hari akhirat ditentukan oleh bagaimana cara kita mati. Dan rupanya cara kita mati kita boleh tahu kerana ditentukan bagaimana cara kita hidup. So, kalau kita ni buat baik, insya-Allah semua buat baik, ya. Dan kebaikan tersebut kata Nabi daripada dalam, yang ulama berkata sehingga keluar dasar isul qalb. Dasar isul qalb maknanya buat baik yang memang bukan luaran tetapi sampai ke dalam tulang sumsum tu, sampai jantung yang paling dalam dia nak buat baik. Ini orang yang mati baik, insya-Allah. So sebab itulah kita dalam Islam ni, bila kita buat baik orang kata ikhlaskan. Sebab buat baik semata-mata tanpa keikhlasan yang datang daripada dalam, maka dia tak menentukan cara seseorang itu mati. So sebab tu saya sayang sangat dengan kita punya can work ni, supaya orang di can work ni, masya-Allah, tuan-tuan dah buat baik dah. Berapa banyak tuan-tuan memberi semangat pada orang, tuan-tuan memberi inspirasi pada orang, tetapi masya-Allah tambahkan supaya daripada dalam. Dan benda baik yang terbit daripada dalam itulah cara hidup, maka matinya husnul khatimah. Sebiji tuan-tuan. Saya pernah cerita dalam radio IQ. Nak duduk dulu. Saya tak boleh bawa jam. Actually jam saya rosak. Dan jam saya rosak problem untuk saya, sehingga saya tak tahu nak estimate apa yang saya nak sampaikan secara dalam jadual saya. So sebab tu kadang-kadang terbabas dalam jadual tersebut. Nanti saya telefon yang buat jam saya, dia kata sorry, masih repair. Alasan gitu, masya-Allah. So saya pinjam jam. Kau pinjam? 10 minit 12. Ni jam cepat. Oh, kesan saja. Saja cepat-cepat dia tentu kat depan saya, masya-Allah, ya. Oh, saya dapat 12 dah rupanya, masya-Allah. Oh, trik dia ni kita tahu dah rupanya, masya-Allah. Kita tahu sebenarnya lah. Okey, jaga masa saya. 12 saya kena stop. Apa pun cara. Kalau tidak saya mungkin terlepas flight. Okey, masalah risikonya besar. Okey, baik. Semua yang saya kasihan, sebab itulah husnul khatimah, ya. Saya harap saya sempat bercerita. Sebab kita kena nampak terlebih dahulu apa bendanya. Dan dia adalah satu benda yang disebutkan tadi, ahsan tersebut, mati dalam keadaan baik. Dan mati dalam keadaan baik ditentukan oleh cara hidup kita yang baik sampai ke dalam tulang sumsum kita. Baik luaran saja tak menentukan seseorang itu akan baik dan mati dalam keadaan baik. Sebab itu kita kena latih kita baik sampai ke dalam, jujur sejujur-jujurnya. Kenapa saya tolong pesakit? Saya tolongnya kerana Allah. Itu masuk ke dalam. Hak itulah yang akan menentukan husnul khatimah. Kita dah buat baik. Sebab itulah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, kan? Hanya senya amal itu dengan niat. So kita nak set niat kita tu betul-betul sampai kerana tidak lain hanya kerana Allah. Ibtigha'i mardatillah. Aku nak buat hal ni, kena latih hak macam ni, ya. Saya kalau training saya buat, ambil masa ni, buatkan sampai kita masukkan dalam diri kita, sampai kita rasa ya Allah aku buat ni memang ya Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan dah berbuat, dah ziarah orang baik, tetapi ya Allah ziarah ni baik, aku nak dengan sebab ziarah ini cara hidup aku, maka aku mati dalam keadaan baik. Saya cerita di satu kisah, ya. Kisah ni actually tak best. Adab dalam Islam, bila saya cerita tak best, please ambil moral dia saja. Jangan detail sangat pada fulan, si fulan, di mana dan segala macam. Kan? Bila benda tak baik. Memang begitulah Islam. Kalau kisah tu hadis tu tak baik, biasanya ada seorang lelaki saja. Dia tak namakan lelaki tersebut. Tetapi kalau baik, kita boleh trace lagi lelaki siapa lelaki tersebut. Okay, ringkasnya tuan-tuan, ya, supaya kita datang benar-benar setidaknya ada satu azam dalam diri. Kebaikan di can work ini kita buat sebab ini adalah sebesar-besar kebaikan, tadi kita dah cerita dah. Tetapi ini boleh menjadi asbab kita mati dalam husnul khatimah. Apa semua yang saya katakan, kisah ni simple saja, berlaku pada seorang ahli perniagaan. Actually kebetulan pada ahli perniagaan itulah, ya. Dan pada ketika itu masya-Allah dibawa kereta accident. Dan accident tersebut menyebabkan berlaku pelanggaran, accident, dan kemudian dia terbalik. Dan bila terbalik berkali-kali, dan badan dia tak tahu kenapa airbag tak berfungsi, dan kemudian momentum dia telah menghempas kepada steering tersebut, menyebabkan tulang selangka dia patah. Dan tulang rangka ni pegang steering tersebut. Di dalam mana patah dan dipegang. Yang cerita pada saya ni adalah bomba yang dicerita bagaimana. Dan
Manusia ni rupanya dia ada satu keupayaan. Lepas keupayaan tu biasanya dia pengsan. Tapi dia tak pengsan. Maknanya aspara sedar. Dalam keadaannya rupanya manusia ni bila once accident yang begitu teruk, darah keluar ni dia macam pipe yang kita buka besar, bercucuran darah dan bertakung pada bahagian semua bahagian, dan dia merengsa kesakitan. Berjam-jam bomba cuba potong sharing tersebut dan akhirnya berjaya bawa ke ICU. Doktor tak sedarkan dia. Dan yang saya nak cerita ni adalah untuk iktibar saya dan kita semua tentang husnul khatimah. Bila dia bangun antara sedar dan tak sedar, biasanya isteri dah yang jaga ya. Isteri jaga duduk sebelah masa luar lah tunggu ya. Bila masa melawat datang di ICU kan kita tahu tidak boleh melawat macam biasa. Dan kemudian sampai satu masa isteri dia jumpa dengan mak mertua dia. Maknanya mak pada lelaki ni. Dia kata, "Mak, saya minta maaf saya tak boleh nak jaga dah suami. Saya dah tak boleh nak jaga suami. Boleh tak Masya Allah ada masa-masanya mak bantu saya untuk." Tetapi kita mungkin kata, apalah isteri ni kan. Tapi tunggu dulu. Sebab sepanjang-panjang antara sedar dan tak sedar dia, ketika dia berbaring di atas hospital, cuba yang hospital yang bunyi mesin ni orang cakap perlahan, dalam keadaan sejuk, sunyi, dan dia seorang ni Masya Allah, bila dia antara sedar dan tak sedar, dia menjerit sekuat-kuatnya. Dijerit. Dan doktor tak boleh lagi nak pergi lebih banyak lagi untuk tak sedarkan dia di atas morfin yang saya tak tahu apa doktor punya komen ya? Tapi tak lebih daripada itu. Dan semua yang saya kasih sekalian menyebabkan dia antara sedar dan tak sedar, dan dia menjerit sekuat-kuatnya sepanjang tempoh itu. Dan apa yang dijeritkan, maafkan saya, dia telah mencarut sepanjang-panjang dia menjerit tersebut. Dan apakah yang dicarutkan itu, sehingga Masya Allah isterinya rasa Masya Allah tak boleh nak duduk kat sebelah ya? Saya susah nak cakap lah. Laki-laki tentulah menyebut sesuatu tentang perempuan contohnya, dan dia sebut sekuat-kuatnya. Contoh kalau saya sebut mineral water lah, maka dalam sakit itu mata terpejam tapi mulutnya menjerit sekuat-kuatnya, sehingga satu lantai hospital itu dengar dia menjerit mineral water. Contoh sejelas itu keluar daripada perkataannya. Dan orang tengok siapa, ya tengok, oh siapa Masya Allah menampak ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, itulah jeritan dia. Sehingga satu hari dia menjerit perkataan tadi sekuat mungkin, dan kemudian habis nafasnya pulang pada Allah dalam dia menyebut perkataan tersebut. Itulah perkataan akhir keluar daripada mulutnya sebelum dia dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini Masya Allah, kita boleh ceritalah tentang orang. Sekarang kita tentang projek cerita tentang orang, subjeknya adalah orang. Dan kemudian orang tanya, apalah sangatnya? Rupanya Masya Allah dia ni masa biasa-biasa dalam hari-hari ni, sebab dia bisnes pasar, bisnes lah apa tapi pasar. Dan biasa dia kalau tu dia suka mencarut sebut perkataan tadi. Dan itulah perkataan dia. Kalau suka sangat dia sebut juga. Dan dia tak rasa salah pun. Dan akhirnya rupanya betul lah, bagaimana cara kita hidup, itulah cara kita mati nanti. So orang boleh tahu bagaimana dia mati, baik atau buruk, dengan tengok sekarang kebaikankah atau keburukankah yang dilakukan. Al-mar'u, kata Nabi, yamut ma'asya'alih. Manusia akan sebiji mati ikut bagaimana cara dia hidup. Jadi sebab itu Masya Allah semua yang saya kasih sekalian, kematian di hadapan kita, pilihannya adalah sama ada mati baik atau buruk. Tetapi rupanya bukan pada masa mati kita menentukan, tetapi sekarang. Dan sebab itulah Masya Allah bagi orang yang dah mati. Tetapi bagi kita masih ada peluang untuk betulkan bagaimana cara mati kita. Dan sebab itu saya memang nak support sangat tuan-tuan, duduk bersama-sama Masya Allah. Dan kemudian yang penting sekali adalah dia kena masuk sampai dari dalam ya. Kebaikan luaran saja dia tidak ke mana-mana. Orang buat banyak baik tak menentu. Sebab kenapa saya sebut perkara ini tuan-tuan? Sebab saya nak akhirkan perkataan saya. Mungkin nanti amalan-amalan, sebab saya nak nampakkan dulu apa itu husnul khatimah.
Kemudian barulah kita ada kesedaran untuk melaksanakan amalan-amalan dalam bentuk doa. Tetapi yang paling keras, kenapa tuan-tuan? Ada hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari, daripada A'mash, daripada Zaid bin Wahab, daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis ni panjang sangat, saya nak tebuk pada poin yang saya nak sampaikan. Rasulullah menyebutkan, fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Hadis muttafaq alaih. Hadis panjang tentang penciptaan manusia, menarik sekali. Tetapi ada Nabi di sana bersumpah, demi tiada Tuhan melainkan Dia, akan ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang melakukan amal baik sampai dia dengan syurga hanya tinggal satu hasta nak masuk dalam syurga. Tiba-tiba datang baginya ketentuan, dia berubah melakukan amalan buruk, dia mati dalam buruk dan dia masuk dalam neraka jahanam. Ada di kalangan kamu yang buat benda jahat, kemudian menjelang mati tiba-tiba berubah, dia melakukan ketaatan, dia masuk dalam syurga. Jadi sebab itu bagi kita yang dah buat baik ni tuan-tuan, saya bercakap pada orang yang dah buat baik, ingat musuh terbaik adalah baik. Jom kita lompat lagi kepada satu dimensi bahawa kita nak buat terbaik, yakni mati dalam keadaan baik. Maka sebab itu Masya Allah, kita nak, saya katakan tadi, penyebab kenapa seseorang mati walaupun melakukan ketaatan tetapi di hujung dia mati dalam keadaan buruk adalah kerana apa? Kerana kebaikan tersebut bukan sampai ke dalam. Jadi kalau buat baik saya tak cukup tuan-tuan, sampai ke dalam. Baik, hadis ni mungkin saya dah mungkin sahabat kita pun dah